Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma 'alaika biman sadda 'an sabilika ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, insya-Allah kita sama-sama boleh bersama di dalam ruangan pengajian malam kita dengan izinan daripada Allah Ta'ala, kehendak daripada Tuhan. InsyaAllah pada malam ini kita akan berkongsi sama-sama dengan kitab Muqarrar Al-Aqidah lah. Muqarrar Al-Aqidah iaitu kelas 9 tu. Kelas 9 biiznillahi ta'ala. Iaitu Ad-Darsu As-Thamin, mata pelajaran yang ke-8 pada malam ni insya-Allah. Mata pelajaran yang ke-8 daripada ini kitab halaman 29 tu. Dia kata maratibul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Malam ini kita nak mari ngaji, mari tengok, mari bicara tentang maratib. Maratib mana susunan, lapisan. Suruh dengan baik, tegah daripada benda yang tidak baik. Dalam Islam, ada perkara yang dibilai kata baik, ada perkara yang dibilai kata tak baik. Maka cara kita nak suruh dengan cara baik dan nak tegah daripada perkara yang tak baik, ia kena ada cara juga. Di sini apa yang kata kita nak main ngaji, main nak tengok cara bagaimana kita nak tegahnya dan kita nak suruhnya dua perkara ni. Dan kita nak kenal apakah al-ma'ruf dan apakah al-munkar. Di situ kita kena jelas balik kita dulu supaya kita tidaknya jadi kelang kabut di dalam masalah yang kita itu nak memahami akan isi kandungan dan perkara-perkara yang jadi kewajipan di atas kita kena ambil tahu. Dia kata awalan ta'riful amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang pertama, definisi al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu gapo dia. Dia kata al-ma'ruf, benda ma'ruf ni gapo? Yutlaqul ma'rufu, al-ma'ruf ni
diitlaq, mana digunakan akan dia tadi itu ala kulli ma ta'rifuhu an-nafsu minal khair, iaitu benda ma'ruf diitlaq di atas tiap-tiap perkara yang mengetahui akan dia oleh diri, oleh jiwa daripada kebaikan. Kebaikan ni makna perkara yang dipilih, perkara yang kira kata baik balik syarak ataupun balik akal fikiran manusia. Itu makna al-khair. Wa tatma'innu ilaihi, dan berasa tenang kepadanya. Supaya kita berasa di dalam hati kita apabila kita berlaku perkara yang baik tadi, berasa tenang dirinya. Ini adalah sifat kesemulaan jadi kita. Apabila kita berlaku kebaikan, berasa tenangnya hati. Fahuwa, maka ia ni ia al-amru bil ma'ruf, al-ma'ruf ni ma'rufun bainan nas. Dia itu terkenal di kalangan ma'an-nas, manusia. La yunkirunahu. Benda tu manusia tak ingkar akan dia. Makna manusia itu tak tolak akan dia. Benda ma'ruf manusia tak tolak akan dia. Nampak tu tak? Benda ma'ruf manusia tak tolak akan dia. Wa qila ma huwa ma urifa hasanuhu syar'an wa aqlan. Ada satu lagi ta'rif dia, iaitu barang yang dikenal akan kebaikan pada syarak ataupun pada akal. Yakni al-ma'ruf, ma'ruf ni makna benda baik. Benda yang terkenal, benda yang jadi kebiasaan manusia, apabila kita tengok kepada muka tu, berasa tenang hati. Dan juga apabila kita berlaku perkara itu, kita berasa tenang hati. Itu benda ma'ruf. Itu makna benda ma'ruf. Benda yang kita berasa kata hati kita, apabila kita kerja benda tu, jadi berasa tenang. Berasa sedap. Berasa lega. Berasa bolehnya menyawa dengan cara penuh dada. Itu makna kata al-ma'ruf. Dia tak lain, tak bukan gapo kata ma'ruf, je kita nanti tengok. Ni kita nak tengok dulu kata gapo kata al-ma'ruf. Al-ma'ruf ni satu persatu. Al-munkar, kita tengok al-munkar pula. Diddul ma'ruf. Munkar ni gulawai bagi ma'ruf. Kalau kita kenal ma'ruf dengan cara molek, gulawai bagi dia, makna kata benda munkar. Wa huwa ma 'urifa qubhuhu syar'an wa aqlan wa summiya munkaran. Iaitu benda munkar, barang yang diketahui akan kehudukan dia itu pada syarak ataupun pada akal. Dan dinamo akan benda mungkar itu benda yang mungkar. Nama dia tu benda mungkar. Maksud kita benda yang orang pakai ingkar. Sebab apa? Ya orang ilah. Lianna ahlal iman yunkirunaha. Kerana orang yang beriman itu ingkar akan dia. Sebab benda mungkar di sisi orang Islam, benda yang orang Islam itu bila kata benda ni kena tolak. Sama ada depan orang, belakang orang, dia kena tolak benda tu. Itu kita kecek pada asal kesemulaan jadi hak orang yang beriman. Wa yasta'zimuna fi'lahu, dan bilanya perbuatan tadi itu perbuatan yang kira kata besarlah. Besar lagu mana? Kalau buat kerja ni jatuhlah kesikah dia, jatuhlah maruah dia di kacamata orang yang beriman. Tu nak kita faham jadi jelas jadi molek dulu. Kata gapo ke benda? Benda mungkar ini. Nampak tu tak? Tu dia. Inilah kita nak mari belajar jadi jelas supaya nak keluarkan diri kita daripada kata kita orang sebut kita sebut ratik. Orang kecek kita kecek ratik. Ia bukan sekadar tu. Kita nak diri kita tu memahami, faham dengan cara jelas. Kata gapo benda ma'ruf dan gapo benda mungkar. Yang pertama supaya nak kita hasil dulu daripada
benda mungkar ataupun benda ma'ruf akan ganjaran daripada Tuhan. Benda ma'ruf kalau buat, dapat ganjaran gini. Benda mungkar apabila buat, dapat ganjaran gini. Ganjaran yang buruk lah maksud. Tadi ganjaran yang baik. Dan sebagainya. Thaniyan, itu yang pertama. Ta'rif, dia kita tahu dah. Mari kita tengok. Thaniyan, ahammiyatuhu. Kepentingannya. Kepentingan kita suruh dengan baik dan kita teguh daripada perkara yang tidak baik. Dia kata al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar sya'iratun azimatun min sya'airil Islam. Jadi suruh dengan baik, teguh daripada perkara yang tidak baik itu ialah satu lambangan yang besar daripada beberapa lambangan Islam yang terkenal. Jadi orang Islam kita ni, dia ma'ruf kata, nyata kata, dia suruh. Konsep dia, dasar dia suruh dengan baik, teguh daripada perkara yang tidak baik. Masuk daripada lambang dia. Masuk daripada kalau kita kecek gak, dasar dia hak besar selalu dah. Nampak tengok. Orang Islam ni apabila dia duduk di kampung mana, negara mana, wilayah mana, bucu mana dalam dunia ni, dia suruh dengan baik, dia tegah daripada perkara yang jahat. Terkadang suruh perkara yang baik tadi, orang yang tak say kepada kebaikan, jadi hilangnya kemaslahatan, hilangnya pangkat, hilangnya benda-benda yang jadi mungkar tadi. Hilang. Apabila suruh dengan molek, ia tak ada benda mungkar. Apabila berhenti daripada benda hak, suruh dengan baik, ia akan timbul benda-benda yang mungkar. Ini adalah perkara yang tiap-tiap orang yang berakal, terutama daripada kalangan orang beriman itu, ia tahu. Tadi kita kena tak jadi nak payah nak fahamnya. Bisababihi nalat hadhil ummatu khairiyataha. Dengan sebab adanya suruh dengan baik, teguh daripada perkara yang tidak baik, nalat. Makna kan nalat di sini, makna dapatnya oleh ini ummah akan kebaikannya. Jadi kebaikan bagi ini ummah, yakni umat kita ni lah umat Nabi Muhammad SAW, dia tak ada kebaikan lain, tak ada kebaikan tu, kebaikan ni yang kita ni adalah orang mula-mula boleh masuk dalam syurga dan orang umat hak banyak sekali boleh masuk syurga. Gaponya? Gapo? Apakah hakikat dia? Apakah arti dia Tuhan menjadikan gitu? Tak lain tak bukan, iaitu gapo? Iaitu mereka ini adanya suruh dengan baik, tegah dari perkara yang tidak baik. Tu. Dengan sebab itu, wabihi, dengan ining masalah ni, tamayyazat an sa'iril umam. Dia itu beza daripada mana-mana umat yang lain. Beza. Ada perbezaan daripada umat-umat yang lain. Dengan sebab ada muganing ni lah. Perkara yang kita duk dengar ni, terkadang kita dengar sokmo dah. Nah, kita dengar sokmo. Akan tetapi, kita kena tanya satu lagi. Setelah daripada kita dengar tu, kita boleh buat gapo ratik daripada lambang hak ni. Ya, kita kena akak darajat naik setangga lagi dah. Bukan mana kata, kita dengar mari lama dah. Nah, orang pakai duk kecek belakang dah. Tapi kita kena tanya, kata kita nak akak darajat daripada hak kita dengar saja, jadi hakikat muga tu kita nak buat macam mana. Situ kita kena pakai duk kira bercara tu. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala nak royak pada kita. Tuhan katakan, kuntum, kamu adalah khaira ummatin. Kita adalah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan bagi manusia. Makna kita sebagai sebaik-baik ummah yang bawa datang kepada ini manusia ni, yakni bawa datang kepada umat manusia ni, gaponya konsep dia nya. Dasar dia tu gapo, lambang dia tu gapo, loko dia tu gapo. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini loko dia, lambang dia,
suruh dengan baik, tegah mereka itu daripada kejahatan, dan mereka itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati biar baik-baik di dalam ayat Al-Quran Al-Karim itu, cuba kita tengok. Tuhan mentakdimkan, mendahulukan mereka itu, mendahulukan amalan suruh dengan baik dan tegah pada daripada perkara yang tak baik dari di atas wa tu'minuna billah. Nampak tak tu? Wa tu'minuna billah. Nak ayat kata ini urusan ini adalah perkara yang adanya harga, adanya kemuliaan, ada kepentingan yang tinggi di dalam hidup harian kita. Kita kena faham. Masalah ini kita kena faham. Kalau kita tak faham, nescaya kita akan jadi punah. Dalam arti kata kita nak buat tu tak boleh. Itu satu pentafsiran. Yang kedua, daripada pentafsiran, terkadang ada juga orang agama-agama lain yang suruh dengan baik, tegah daripada perkara yang tidak baik, akan tetapi dia tak beriman dengan Tuhan. Tak boleh apa? Akhirat esok tak boleh apa? Ham pramความชั่ว แล้วก็ยับยั้งความชั่ว สอนสั่งให้กระทำความดี. Bahasa Sia kata, suruh buat benda hak molek. Tegah daripada perkara yang tidak baik, tak molek. Palah mana jadi? Palah mana jadi? Tapi mereka itu tak ada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada beriman dengan Tuhan. Maka sajalah orang lagu tu. Itu satu pentafsiran daripada pentafsiran alim ulama kita. Jadi kita faham molek tu. Wa tu'minuna billah. Dengan sebab itu umat kita ni kelebihan duk di mana? Duk disuruh dengan baik, tegah daripada perkara yang tidak baik. Mari kita tengok Nabi SAW, ia nak tafsirkan kemuliaan bagi ini ummah. Kita ni ada benda yang istimewa banyak di diri kita. Terkadang kita sendiri tak terkhabar dengan perkara tu. Terkadang orang kita lebih tapi tak berasa lebih. Orang kita alim tapi tak berasa alim. Orang tu kaya tapi tak berasa kaya. Sebab apa? Sebab dia tu tak ada pandai sangat kepada muka tu. Kita sebaik-baik ummah, tapi kita tak berasa kata kita ni adalah sebaik-baik ummah. Dengan sebab kita tak pandai pada benda tu. Tak pandai benda tu sampai kata lupa langsung gitu, ya tak malak juga. Kita kena tahu kata kita ni duduk di mana, mereka duduk di mana, kita nak pergi kana, umat kita duduk di mana. Kita kena tahu. Yang kita lepas gigi tu tak boleh. Dia kata setengah daripada hadis yang menunjuk di atas kelebihan bagi ini ummah dan kemuliaan di atas Allah Subhanahu wa taala, hak Tuhan nak muliakan, bahwasanya dia itu adalah sebaik-baik ummah di dunia dan di akhirat nanti. Dua lalu kita boleh. Allahu Akbar. Mana di dunia ni pun ada kebaikan bagi kita, dan di akhirat pun ada kebaikan bagi kita juga. Lagu mana kebaikan, mari kita tengok. Rasulullah nak rakyat kita faham. Kata kita ni walaupun mari balik belakang, kan tetapi kita boleh kebaikan ni tak serupa dengan orang lain boleh. Siapa kau orang berdeki kepada umat Nabi ni, tapi kita je buat tak tahu, tak ada ambil buat berat. Daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Nabi royak kepada kita. Hadis muttafaqun alaih. Nak gapo lagi? Ni yang panggil hadis muttafaqun alaih, hadis targhib. Hadis nak orang panggil kata nak menggemarkan kita. Nak memuliakan kita, nak menggemarkan kita. Dia kata, "Ama tardawna an takuna rub'a ahli jannah?" Mereda ke tak, wahai umatku? Mung tu adalah 1/4 daripada ahli syurga. 1/4 daripada ahli syurga. Mana banyak? Bukan sikit. Nampak tu tak? 1/4. Maka apabila Rasulullah tu kata lagu tu, fakabbarna, puak-puak sahabat ni takbir. Apabila sahabat ni takbir, thumma qala, kemudian Nabi pun kata pula,
ama tardawna an takuna thulutha ahli jannah? Reda ke tak puakmu bahawa puakmu ni adalah 1/3 daripada ahli jannah? Nak ke tak? Fakabbarna, puak dia pun takbir pula. Thumma qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam royak kata, inni la arju an takunu syatra ahli jannah. Allahu akbar. Bahwasanya sesungguhnya aku ni harap daripada Tuhan aku, hak Tuhan janji dengan aku, dan aku harap daripada Tuhan bahawa umat aku ni setengah daripada dia masuk syurga. Setengah. Umat Nabi ni kalaulah sekarang lah ni kita kata orang Islam di atas muka bumi ni ada 2,000 juta orang. 1,000 juta orang tu masuk syurga peri-peri lah. Boleh kota, bolehnya bonus, bolehnya gapo panggil keistimewaan. Yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala sabiqati azab. Dengan masuk gitu. Ni makna kata umat kita. Sebab gapo boleh ada sampai begitu lalu ni? Karena tak lain tak bukan kerana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu cara yang Islam kita itu nak kita tu bukan kata kita buat kerja saja dalam urusan agama, dak. Bahkan Allah Ta'ala nak keistimewaan kepada kita melalui suruhan kita, suruhan dia terhadap kita. Maka kita apabila tak tahu ni, kita boleh kecek lah. Awak apa mudah bergaduh aku nak jadi lagu mana, ikut aku lah. Sebab dia tak faham. Dia tak faham. Apabila dia faham, dia berasa orang mai royak kebaikan kepada dia, nasihat dia benda hak tak molek jangan kerja, dia berasa gembira. Akan tetapi kalau tak faham, saja. Apabila kalau kita tak faham, saja. Ni dengan sebab itu, kita kena faham dah kata, kita ni bukannya orang yang Allah Ta'ala jadikan kita pada akhir zaman ini, bukan orang yang sia-sia tak ada harga. Tak. Tapi dengan sebab tarik kita duduk di atas muka bumi ini, benda yang jadi menarikkan kita tubik daripada benda-benda tadi itu banyak, membawa ada kata kita ni tak berasa suka mana dengan janji hak Tuhan janji kepada kita. Itu nak kita faham jadi jelas. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang ambil hadis daripada Nabi alaihi salatu wasallam, hadis sahih Bukhari Muslim juga. Dia kata, Nabi kata, nahnul akhirun. Puak kita ni mari balik belakang ni. Kepada ini dunia ni. Sungguh. Kita mari dekat kiamat sangat. Nabi apabila bakit kiamat, Nabi kata, ana was-sa'atu kahatain. Duk gitu. Apabila bangkit Nabi jadi, diri Nabi dengan bakit kiamat dekat duk gitu. Ibarat kata dekat. Apabila Nabi tinggal pergi lama mana dah. Baru kita ni datang. Ni makna kata kita ni akhirun, belakang. Awwaluna yaumal qiyamah, tapi depan pada hari kiamat esok. Depan lagu mana? Makna kata orang lain tak ada hisap lagi amalan kita dulu. Cuba kita kira. Kalau kita nak pergi di jabatan gapo-gapo, orang berbaris panjang gitu. Tetapi apabila hak ni mari, dia pergi dulu. Lakoh orang duk tunggu. Apa makna tu? Makna kata mereka itu ada keistimewaan yang khusus. Ini nak kita faham jelas kata Allah Ta'ala nak kita benda setara benda lagu ni kepada kita. Barulah kita kena berasa di dalam dada kita kata perkara ni Tuhan ni satu nikmat besar dah kepada kita. Nahnu awwalun nas dukhulal jannah. Kita mula-mula boleh masuk syurga. Hisab mula-mula boleh masuk syurga apa mula-mula? Lah. Allahu akbar. Hak lain duk tunggu lagi, kita dulu lagi. Masuk dulu. Ni nak khairul ummah. Ni hadis muttafaqun alaih juga. Pak kita nak gapo lagi? Sebab itulah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ni penting bagi hidupan kita. Penting benar hidupan kita. Janganlah kita duk pakai teori orang tak beriman. Ikut akulah aku nak jadi lagu mana. Biar akulah aku nak jadi lagu mana, aku nak pakai hidup macam mana, biarkan akulah. Aku ada kebebasan. Bukan hamung
Nah, aku nak semaya, tak saya semaya. Aku nak puasa, tak saya puasa. Itu kebebasan aku. Tak boleh kita kecek lagu tu. Kita kena tahu tujuan hidup. Ini adalah ajaran agama. Kita tak say ajaran agama. Seolah kata kita nak membuangkan kehidupan kita, perlaksanaan hidup daripada diri kita. Mana boleh lagu tu. Nah, kita kena faham akan ini perkara-perkara yang disebutkan di sini. Wabihi, dengan sebab adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ni, yabqa al-mujtama'ul muslim masunan mahfuzan min al-fawahish wal munkarat. Dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, terangkatnya masyarakat muslim terjaga dan terpelihara daripada perkara-perkara yang jadi fawahish, perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara yang mungkar. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada urusan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ni lah, benda tu tak berlaku di dalam masyarakat kita. Kita suka ke? Benda-benda yang mungkar lagu tu berlaku. Kita tengok orang kita pakat lekat belaka dadah. Tengok orang kita pakat menipu belaka. Tengok masyarakat kita pakat khianat belaka. Tengok masyarakat kita tak ada berakal belaka kerana meminumkan benda-benda yang menghilangkan akal. Adakah kita suka lagu tu? Dakwa kata itu adalah kebebasan. Dan sebagainya. Ya bukan. Rapah harta orang. Tipu dalam perniagaan. Riswah di dalam pekerjaan. Apa nak tinggalnya keberkatan masyarakat? Kita ada kepandaian, tetapi kita tak ada duit. Orang ada duit. Orang ada duit tak ada kepandaian, boleh naik di depan. Pas masyarakat nak bawa pergi kan. Betapa ramai benda-benda tu, itu adalah perkara yang mungkar. Bukan perkara yang ma'ruf. Maka orang yang tahu, orang yang reti, orang yang memahami masalah tu, kalau dia tak tegah, tak suruh, tak menyata, tak berinya amaran, ia akan jadi bala habis. Hak Tuhan kata, itulah yang Allah Ta'ala firman kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takut olehmu bala petaka, ia tak tipu orang yang zalim sahaja. Bahkan tipu juga orang yang salih, yang suka buat amal ibadat, tetapi tak mau nak ambilnya pekerjaan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu, mari guna. Ya habis. Ya tipu-tipu habis. Nampak tu tak? Ya tipu-tipu habis. Sebab itulah kita kena faham masalah ni. Kita kena faham. Qala al-Habib sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Nabi kata, nak ayat kepada kita adalah hadis yang sabit lah. Dia kata, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ni tengok. Kita kena suruh dengan baik dan tegah daripada perkara yang mungkar. Au la yusallitu Allah alaikum shirarakum thumma tad'u khiyarakum fala yustajabu lahum. Ataupun Allah Ta'ala itu membalakan di atas kita itu sejahat-jahat orang. Bala makna lagu mana di sini? Makna kata, apabila kita tinggal al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu, nascaya Allah Ta'ala mengutuskan kepada kita ketua yang karuk, ketua yang jahat. Ketua yang zalim, ketua yang karuk, ketua yang jahat, ketua yang tidak ada amanah, ketua yang khianat, dia jadi ketua kita. Cuba kita khayal, apabila orang umpama tu jadi ketua kita, gapo kita nak dapat daripada kebaikan daripada dia? Maka orang yang duduk buat amal, orang yang bagus, orang yang molek, orang yang adil, orang yang gitu dan gini, yad'u khiyarakum la fala yustajabu lahum. Orang yang baik pakai doa belaka, dak dah. Tuhan tak terima. Tuhan tak beri dah. Habis dah masa. Cuba kita kira. Tuhan hantar orang tak molek kita doa Tuhan tak terima. Duduk dalam keadaan itu. 60 tahun, 70 tahun duduk dalam kezaliman, duduk dalam kesusahan, duduk di dalam
kepakiran, duk dalam kepada kemiskinan, duk lagu tu lah 70 tahun. Ataupun satu umur orang, dua generasi umur orang. Tak kira. Seumpama negara-negara luar daripada kita, duk berlaku mari. Ini perkara-perkara yang kita tu kena mikir. Nak negara kita jadi seni, keluarga kita jadi seni, nak wilayah kita jadi sejuk, jadi gapo. Ha ni. Rupa ni perkara yang kita sebagai orang Islam kena pakat mikirlah. Pemimpin cara pemimpin, tok wakil cara tok wakil. Lapisan wilayah kita, lapisan keluarga. Kena mikir lapisan keluarga. Yang duk selapis ke selapis. Dengan sebab itu, benda ni penting bagi kita. Sebagai orang Islam, kena ambil tahu. Ni berlaku perkara, ni hari buka pula hari ni. Jadi kebebasan. Orang nak minum perkara-perkara yang nak menghilangkan akal. Apa tak ada masalah. Nah, orang nak makan risuah. Apa tak ada masalah. Orang nak tipu dalam masalah perniagaan pun jadi kebebasan. Banyak perkara-perkara yang berlaku. Soal kata, adakah perkara-perkara yang berlaku itu manusia kita mereda terhadap diri kita? La wallah, tidak sama sekali. Dengan sebab itu, kita kena tahu, kata masyarakat kita nak bimbing dia macam mana, nak pimpin dia macam mana, nak bina dia macam mana, tak lain tak bukan, tak boleh nak buat al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang jadi khusumah, yang jadi pertepungan yang besar sekali di antara orang nak bawa al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu suruh dengan baik, larang dengan perkara yang tak baik tadi, dengan puak-puak yang dakwakan kebebasan daripada sekular ke, daripada liberal ke, daripada gapo, dia kata kami bebas. Siapa dah umur kami 18 tahun, ikutlah kami nak terubah lagu mana, nak jadi ikut mana, nak dapai ke belakang, ke atas, ke bawah, ikut kami lah. Jadi punah masyarakat. Diri dia punah saja tak, punah sepakat orang sekelilingi dalam masyarakat dan sebagainya. Sampai hari tu, tak ada lah. Boleh hak tak ada jadi ketua, hak karo, hak jahat jadi ketua, hak duk di masjid ni, paculah, ayah ni lah, hak molek-molek duk berdoa. La yustajab. Tuhan tak terima. Ni makna kata, tak lain tak bukan hadis ni adalah satu ibrah yang besar bagi kita sebagai umat Islam. Kena ambil pengertian dengannya. Kita jangan buat mudah. Lapisan daripada keluarga lagi. Bina peribadi, bina masyarakat, binanya wilayah, bina sampai ke habis. Kena ada moga ni. Kalau gitu, thalithan, yang ketiga, syumulu ma'nal ma'ruf wal munkar. Jadi syumul makna kata merangkungi, meliputi makna kata al-ma'ruf dan munkar ni gapo dia kata. Cuba kita tengok, kita pakai tengok. Dia kata wal ma'rufu yadkhulu fihi kullu ma amara Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-umuri al-zahirah min al-umuri al-zahirati wal batinah. Tengok. Dia kata benda ma'ruf ni masuk di dalam itu kalimah tu, masuk dalam kalimah ma'ruf itu tiap-tiap perkara yang telah suruh oleh Allah Taala akan dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga. Mana Allah Taala suruh, Nabi suruh, jelah tu benda ma'ruf. Daripada urusan gapo? Az-zahirah, benda luar. Daripada pakaian, daripada bentuk gerak-geri, bercakap nampak? Dan cara mikir dan sebagainya. Masuk habis tu, mana zahir. Bukan kerak rambut, hak ni panjang sebelah, hak ni pandak sebelah, hak je belah, situ ratik, catu ratik. Nah, catu ni mana sak, bahasa Zia. Catu, sak. Orang perempuan banyak mana, kena catu di tubuh. Ajalah belakang tu. Benda-benda yang jadi zahir tadi itu tak kena. Bukan benda ma'ruf benda lagu tu. Orang perempuan yang pakai ni bukan ina asli tu, ina pasal getah tu kan. Warna-warni duk di kuku dia. Ini tak sampai ke air masuk di kuku dia, masalah pula. Kita nak mengakadkan hadah besar, akad hadah kecil dan sebagainya, masalah pula.
Bagaimanakah kita duk nak keadilan bila mata nasrullah nak nasrullah lagu mana moga ke kita ni benda yang nak diri kita tu nak menegah benda hak Tuhan nak tolongkan kita. Pertolongan tetap ada. Akan tetapi asbab yang Tuhan nak sampaikan pertolongan itu adakah tak ada? Situ kena bilik. Kalau kita nak misal dengan kita manusia, aku nak tolong, tapi mundak tak molek, kuasa tak saya tolong. Supaya tok guru, aku nak hajar, tapi anak murid buat pandai. Kenapa nak jadi? Dia tak sewi ilmu. Orang kerja pun supa. Nah, daripada bos hak besar-besar tadi tu duduk di jabatan pekerja syarikat ni, dia nak hajar ilmu dia, cara perniagaan ke gapo kita. Masuk kerja 2-3 hari, buat pandai lebih pada dia. Apa yang nak beri? Ni nak beri kita nampak rupa, kata kalau kita bersikap lagu tu, Tuhan tak beri. Malbasuhu haram, mashrabuhu haram, ma'kuluhu haram. Minumnya pun haram. Pakai pun haram, makannya pun haram. Fa anna yustajabulah, Tuhan nak terimalah. Mana doa dia? Minta juga. Apabila Tuhan tak terima, bagi orang yang iman tak kuat, tak kukuh, dia berasa kata tak ada. Putus hubungnya dia dengan Tuhan. Punuh pula situ. Sebab apa? Sebab asal kita tak engkar benda mungkar. Jadi daging darah habis, duit risuah pun jadi daging darah, jadi pakaian, jadi minumnya. Duit reba jadi pakaian, jadi makannya, jadi minumnya. Perniagaan tipu, jadi darah, jadi daging darah, jadi makannya, minumnya, pakaian. Habis. Bagaimana ibadat kita? Bagaimana doa kita? Bagaimana pertolongan kita? Ya Allah Ta'ala nak beri. Tak. Ni sebab kita dah nampak tu. Kita dengar mari lama dah. Al-amru bil ma'ruf. Tok khatib duk royak lama dah. Tetapi kita boleh tak nak berhenti daripada perkara saat ni tu? Nak berhenti daripada perkara saat ni. Bahkan terkadang kita sokong pula benda-benda lagu tu. Sokong pula benda-benda lagu tu. Ini adalah perkara yang kita kena faham molek nah. Wal batinah. Batinah benda hak dalam. Amal hati kecek sini. Misla syara'il Islam. Syariat Islam semua. Undangan-undangan Islam. Kod mai Islam kalau bahasa Sia kak. Wal imani billah. Ini benda molek aja. Beriman kita. Mula-mula sekali iman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kata Tuhan ni ada. Beriman kata Tuhan punya nama. Beriman kata Tuhan punya sifat. Beriman kata Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai perbuatan. Ada 4 perkara wajib kita beriman dengan Tuhan. Hak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala 4 perkara. Al-iman an tu'mina anna Allah tabaraka wa ta'ala mawjud. Beriman kata Allah Ta'ala tu ada. Kemudian antuk minabi anna Allah subhanahu lahul asmaul husna, ada nama bagi dia. Yang ketiga, lahus sifatul ula, sifat yang maha tinggi. Yang keempat, lahul af'al. Lahul af'al bagi Allah Subhanahu wa taala kehendak. Itu apa nama perbuatan dia. Masuk. Ini Nawawi kata-kata, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah benar ma'ruf tu. Was-salawatil khams. Semaya 5 waktu, yalah juga. Waz-zakat wal hajj. Zakat dan haji. Zakat kita kena belajar nah. Kita orang Islam ni kena belajar zakat. Lagu mana? Kena tanya alim ulama kita. Jangan kita pandang nego sekarang. Jangan. Zakat kepada anak yatim. Zakat pada armalah. Orang perempuan yang untuk laki dia, suami dia itu tolak dia ke. Dan mati ke dan sebagainya. Tu asnaf hak tu hak utama. Zakat kepada ahli Quran, zakat kepada ahli talabatul ilm, pelajar-pelajar hukum agama, kita hak tu. Barulah kita tu mempunyai kata berkat hidup kita. Nak jadi berkat hidup ni yang pertama, orang ada berkat dalam hidup, penyakit yang tak ada dalam tubuh dia. Ya penyakit tak ada dalam tubuh. Orang kita sebesar-besar nikmat mana sihat. Tak ada dah lepas pada kita beriman dengan Allah Ta'ala dan kita orang jadi orang Islam. Hak besar sekali, sihat. Cek tak ada penyakit.
Sebab apa? Sebab kita makan, minum, pakai benda yang makruf. Benda molek, benda baik. Sebab kita reti. Ni gaklah kita duit banyak dalam bank gitu, dalam bank gini, kecek gitu, kecek gini. Gicek sekali penyakit 2, 3, 4 dalam tubuh. Tak apa kita nak? Adakah bahagia kita hidup lagu tu? Tidak. Wal haj dan haji. Haji ni pun, apabila siapa, kita tak buat lagi haji. Selalu dah. Nah, selalu dah. Kita pakai selalu. Ada orang yang pesing kata, Tuhan wi kemudahan dia. Boleh buat haji banyak-banyak kali. Ya bui ke orang pula bersama ambo banyak kali dah buat haji. Kita bui pula sokong orang suruh buat haji, buat umrah pula harta kita kalau kita ada. Jangan bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhal an nafsihi wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Kalau siapa dia bakhil, orang tu bakhil bukan bakhil ke orang lain, bakhil diri dia tu. Diri dia tu akan hasil bakhil dia itu kepada tipu diri dia sendiri. Allah Ta'ala Maha Kaya. Tidak ada satu amalan yang Tuhan nak tambah nampak dengan mata kepala. Amalan nak lebih daripada kita berikan kepada orang yang mustahak. Tak beri pada dia. Tak buat haji lagi. Aku buat banyak kali dah dalam umur aku. 2, 3, 4 kali, 5 kali, 7 kali kata. Mau nak pergi buat haji? Tak apa, aku nak bantu mu. Kita kena amal benda-benda lagu ni. Tuhan beri kita. Aku tak kuasa nak hantar pergi buat haji. Umrah. Aku banyak kali dah. Orang yang duduk dengan amalan lagu tu, marilah menyakit pelak-pelak gapo pun habis licin hilang. Tapi yang satu mustahak kena beri kepada orang mustahak. Jangan orang pesing kata tak ada mustahak kita dak beri, tak leh. Nampak? Orang tak mustahak tak sah. Nak sara orang, nak ui ke orang, nak bantu orang, tengok awak kerja sungguh tu. Boleh ui, tak apa. Ui dia. Kita nampak, kita tengok dengan mata kepala, kita boleh kecak dengan telinga kita, mata kita, akal fikiran kita. Apa yang berkesan daripada orang yang kita nak bantu. Wih. Orang ni jadi ustaz tadika sungguh kerja. Tak biasa lagi pergi Mekah. Aku nak sara. Aku nak duit dia pergi Mekah. Tak apa. Nampak tak? Oh, budak ni sungguh ngaji. Aku dah tengok Allah tak main-main. Tak apa. Nak gapo? Ngaji aku, harta aku ada, aku nak beri dia. Ya gitu. Jangan kita dah beri, tak tahu tak duduk mana orang kerja kedak ke buat. Tak sama lah gitu. Nampak tu tak? Cuma sekarang lah ni ya ada persatuan hak nak buat kerja gapo. Tak apalah kita nak wi hak tu pun tak apa. Nak oyak kata kita kena tengok, kena pilih, kena pakai akal fikiran kita. Jangan gaduh. Ni terkadang kita mewah nak wi. Kita wi tak kena saja juga. Ya tak sapa pada matlamat. Nampak? Ya tak sapa kepada matlamat. Pahala kita boleh semata. Tapi kita nak tengok juga matlamat. Kita kaca sara orang. Nampak? Kita kaca sara seseorang budak. Ahli hadis ke masalah ni, kita sara dia. Nak gapo? Aku nak belakang. Saya kamu ngaji molek. Boleh 5 tahun lagi. Supaya kita tanam pokok durian tu, dia boh kita tengok. 5 tahun lagi kita tengok. Dia boleh naik member. Dia boleh mengajar. Dia boleh suruh orang pada agama Allah. Boleh mempertahankan agama Allah dan sebagainya. Baru kena. Ni duk hilang lagi tak ada tengok kesan gapo-gapo ni. Tak boleh. Nampak tu tak? Kalau kita beri, boleh tengok masjid. Boleh tengok tempat buat mengaji. Itu tak apa lagu tu, tak ada masalah. Apa yang hilang tu kita pandai-pandai lah sendiri nah hak tu nah. Kita tak kena royak banyak, tak setuh pula. Wal ihsan dan kebaikan fi ibadatillah. Dan ihsan kena ibadat kita kena ada ihsan. Kena berasa kata Allah Taala duk tengok, Allah Taala duk tilik, Allah Taala duk dengar, Allah Taala duk nak bagi ganjaran sebagainya. Ya kena gitu. Kena ada roh lah, bukan mana aku. Mana semaya lagi? Semaya dah ni. Semaya lepas-lepas gitu, serabuk. Dah. Semaya ni nak hinggakan serabuk, bukan semaya nak lepas-lepas serabuk gitu. Dah. Ya, dalam diri semaya tu ya ada kemanisan dia. Apabila tak sapa situ, kaji lagu mana? Mengaji lagi. Gapo sangat Tuhan suruh kita semaya ni? Kok mananya?
Supaya kita semaya ni perhubungan dia royak banyak kali dah ke? Perhubungan kita dengan Allah supaya kita apabila kasih kepada satu orang masalah, berasa nak dengar suara tak? Berasa nak berhubung tak? Berasa. Berasa nak dengar, berasa nak berhubung, berasa nak tanya khabar, berasa tu, berasa ni, berasa bimbang, berasa ada berlaku. Supaya kita kasih kepada anak kita. Dok anak ni. Dok situ-situ. Lepas tu nak klik dak? Ya tanya. Mak pak hati mak pak dengan anak tu. Pak kita ni seolah atas semaya ni hubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dok nak hubung. Nak kecek dengan dia, nak minta daripada dia, nak dia tengok kita, nak dia cara kita, nak dia mengasuh kita. Seolah atas kita nak ikat tali kita dengan Allah. Itu hakikat semaya. Dengan sebab itu masuk dalam ma'ruf juga tu. Wa ikhlas dinil lillah, dan kita ikhlaskan agama kita kerana Allah. Dalam masalah kita kerja, ikhlas kerana Allah. Kita ngaji, ikhlas kerana Allah. Kita buat perbuatan gapo dalam masyarakat kita kerana Allah. Orang yang buat kerana Allah ya boleh. Hak manusia tu di kaca mata manusia ya boleh. Ya boleh semata-mata. Ya buat gapo boleh. Supaya kita tengok dalam sejarah. Orang ada buat amalan, hak amalan ni amalan yang banyak ke orang Jawi kita ni. Jarang lagi kita nak buat amal. Jarang. Tahu tak amalan apa? Amalan bawa makan ni pergi kepada rumah pakai miskin waktu malam. Tak tahu kata siapa mari duk sakut. Mari duk ui berah. Mari duk ui saka, gula, duk uinya makan ni, pakai benda-benda kepada orang rumah pakai miskin. Orang Arab ramai pada guru kita pada zaman kita ni. Dia wagi, dia bawa sereka di tangan sakut dapat pintu ni, sakut dapat pintu ni. Tahu kata dia katuk dengan muka, tak sewi tahu. Orang panggil sirrun bainaka wa bainallah. Rusia di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita dok buat besok pukul gambar berapa nama tu hak biasa ya. Nah, kalau hati tak ada ikhlas gatik kali cing tak ada gapo, akhirat tak esak tak ada boleh gapo. Tapi hak ni kita buat kita dengan Allah. Manusia boleh mendapat manfaat. Kita buat tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni pangkat tinggi. Dan orang pesen ni jamin daripada Allah Taala kata orang berjaya dalam hidup. Bukan diri sekadar diri dia, anak cucu dia pun berjaya. Orang sekelilingi dia pun berjaya. Dia jijak di mana tanah muka bumi Allah ni. Akan jadi subur, akan jadi ada keberkatan, ada yang jadi sejuk, ikut ya gimana. Orang yang dapat Allah Ta'ala pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amah tu. Umar lagu tu, siapa kau orang nak mandi dia tengok bekas sini. Kerana dia bawa makan ni. Umar Abdul Aziz, super Jamil kita ni, daripada guru kita Syekh Jibrin, lagu tu juga. Ya, ada kereta dia, orang duk bawa, anak tangan dia bawa, ya orang kaya. Rumah ni, pergi sakut. Semalam tu kat beratus. Kalau kita bahasa kita ke catung lah. Secatung, tak dapat pintu. Dengan berah, dengan minyak, dengan gula, dengan gap, boleh ke? Tak. Pia tak tahu hari. Ayat kata kebaikan tu. Ni makna kata perkara-perkara yang jadi ma'ruf. Wa tawakkul alaihi ni masalah hati ni. Dan tawakal di atas Allah wa mahabbatihi wa rajaihi, kasih pada Tuhan dan harap. Kasih serta harap. Nah, kasih serta kita harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih ni orang apabila kita kasih satu muka, kita usah nak turut. Orang kata, buat gini. Benda tu, orang suruh tu kita kasih. Kita nak turut. Ya tabiat lagu tu. Mana buat lagu mana nak kasih pada Allah Ta'ala, kena tahu hak Tuhan. Haqqullah yang alaina. Hak Tuhan terhadap kita. Gapo hati. Sebab tu wari sifat rububiyah dia. Ya duk carakan kita, duk rezekikan kita, menghidupkan kita, begitu, begini. Nak gapo, nak hati kita terikat.
Hak Tuhan dak royak semua tu benar-benar boleh makan dengan akal belaka. Bukan mana menyalahi akal. Tak. Agama hak tak menyalahi akal, agama Islam ya, cuba perhati tengok. Cuba kita perhati suluh dengan molek, agama Islam so. Agama hak lain, tak nak kata demo, tapi nak royak tahu. Kalau masalah diri manusia ni berhajat kepada makan dan minum, sungguh tak? Maka dalam makan tu yang kena ada daging. Sama ada daripada daging menate tu, daging menate ni hak halal tu lah. Pas nak makan daging nak kena. Kena ada berlaku az-zabh ataupun nahr, sembelih. Maka agama lain, ya tak boleh muzalim ke binatang, sembelih tak boleh gitu dan gini. Apabila tak sembelih nak makan lah dah. Kata lebih daripada kita sembelihkan dia. Karena sembelih ni kita putuhkan orak di tekak dia tu, orak leher dia tu, orak meri dia tu, orak nyawa dia tu dengan pisau yang tajam dengan sebagainya. Ya, derah. Habis nyawa dia derah. Kita tak supaya kita katak, tak supaya kita godel. Kalau katak tu darah beku duduk dalam tu. Yang jadi kume-kume tadi lekat di dalam daging itu mudarat pula. Bahawa apa boleh buat lagu tu? Kerana manusia tak terlepas daripada makan daging binatang. Ajaran royak kata tak boleh kalau kita bunuh binatang, akan jadi berdosa gitu, akan masuk neraka, akan gatu, akan gani, ajaran mereka dah. Ajaran Islam kata tak, idza dzabhtum fa ahsinuz zibhah. Apabila nak sembelih, sembelih molek. Salah satu daripada sembelih molek, iaitu jangan duk tunjuk pisau kepada binatang gitu. Jangan duk wagi binatang tepat hak gu dia kena sembelih. Jangan duk sembelih gu dia depan mata dia. Dan jangan kita itu tupukan pisau dan kita kena tajirkan pisau. Banyak daripada perkara-perkara yang jadi mustahabbat bagi orang yang jadi jazzar, orang nak sembelih, tukar sembelih tadi. Ini tak ada berlawan dengan akal, tak ada berlawan dengan benda hak sungguh. Ini agama Islam. Faham tu? Wa mahabbatihi, kena kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih dalam arti lagu mana? Tu kita kena ngaji bab dia. Dan kita harap hak Tuhan duk raya tadi itu kullu ma'atin fahuwa qarib. Tiap-tiap perkara hak akan datang ya dekat belaka. Kita jangan duk pandai kata jauh lah, ya dekat. Hak Tuhan duk janji semua tu dekat belaka. Harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata apabila mu keluar tu baik pada umur membaca doa ni insya-Allah mu selamat. Harap kepada Tuhan. Ini amalan hati. Wa ghairiha dan lain-lain daripadanya. Minal a'mal qulub, daripada amalan-amalan hati. Wa sidqil hadis, kena benar apabila bercakap. Cakap pe kita kena benar. Jangan kita kecek silap. Silap di sini mana-mana. Kecek lagu lain, buat lagu lain. Tak boleh. Islam kita, ya tak sah sungguh. Kecek tak benar ni, ya tak sah. Faham tak? Tapi benar tadi itu, jangan kira terlambat banget. Terkadang kita kecek, kita nak buat gini, masa panjang sikit. Tapi ya buat. Ya tak masuk di dalam kata dusta. Tapi hak bisa kecek saja. Katak meja kecek saja. Pas pada tu tak ada buat gapo. Hak tu tak boleh. Itu panggil salah di dalam urusan agama. Manusia pun tak suka. Suka tak orang kecek tak benar? Kena tak? Tak kena. Dia tak kena. Cuba akak tangan boleh seorang kata, ambo akak ibu tangan apa tak apa, ambo tak kena. Ambo kena pada orang kecek tak benar. Tak ada. Kalau ada agak silap satu, silap perasaan satu. Fitrah ya silap apa kata. Wal wafa'i bil uhud. Dan kita itu kena tunaikan janji. Janji kena tunai. Wa ada'il amanat. Dan kita itu kena mentunaikan amanah-amanah. Amanah rawi kita kena tunai lah. Terutama hak pegang jawatan kuasa tu. Orang pegang jawatan kuasa, orang pegang jawatan kuasa,
Yang Tuhan wi kemung tu dengan sebab mung usaha tu masuk dia qada Tuhan juga. Tunai nah amanah. Janji gapo dengan orang, kecek lagu mana boleh belum daripada boleh pergi jawab teh kuasa, tunai amanah molek apabila Tuhan itu akadkan dan terimakan doa kita dan hal hak kita nak, tunai. Jangan kita tak tunai, jangan. Salah sangat Tuhan nah, salah sangat Tuhan tak boleh. Tunailah hak kita janji lagu mana dengan orang kita buat. Wa birrul walidain, dan buat baik dengan ibu bapa. Ini masuk daripada ma'ruf juga. Buat baik dengan ibu bapa, hak yang buat baik dengan kita tu kita buat baik dengan dia. Hak mana ibu bapa bantu kita, sokong kita, tak ada menyakiti kita dan sebagainya, kita buat baik dengan dia. Nampak tu tak? Ya kira kepada kebaikan kita, tak ada kira sangat gitu dan gini, kita buat baik dengan dia. Birrul walidain. Wasilatil arham, dan kita hubungkan perhubungi, jangan kita kerat. Jangan kita tak aku tak boleh, kalau aku tak saya aku kerat. Boleh juga, tak ada gapo, hak tu kita, tapi nak ayat tak agama kita, dia tak say lagu tu. Dan kita hak kerat tadi itu Tuhan akan kerat kita dengan dia. Sebab kata al-asilah, silatul arham, dia kata kepada Tuhan dia. Siapa dia? Aku ni adalah tali aku dengan manusia. Silatul arham dia supah dengan Tuhan dia. Perhubungnya tali itu. Siapa dia kerat, maka kerat olehmu. Siapa dia hubung, dia minta doa Allah Ta'ala hubungkan. Sebab tu jangan kita duk kerat benda hak tak sepatut nak kerat tu. Tak boleh. Wasilatil arham. Wal ihsan ilal jar. Dan kita kena buat baik dengan al-jar. Jar ni mana kata apa panggil? Jiran kita tu lah. Panggil jiran kita tu. Baik. Dan wal yatim. Orang anak yatim. Kena buat baik dengan dia nah. Jangan duk guna anak yatim buat jadi daun bawel, daun pakcik saja, tak leh. Herak daun bawel, daun pakcik herak. Buat jadi muka saja. Apabila boleh habuai kok mana, tak ada beri kali kepada anak yatim. Itu salah. Salah besar. Jangan buat gitu, tak baik. Nah, kita nak cara dia, cara molek, keduduk ke, dia molek dan gapo dan sebagainya. Jangan nak kita buat lagu tu, kita jadi orang besar tu, hewi kecidik ke pandai kita jangan buat lah lagu tu, tak boleh. Buat molek lah kepada anak yatim tu. Nak buat you molek, jangan kita duk buat biasa nak cari habuai dengan sebab anak yatim ni, tak boleh. Wa makarimil akhlaq, dan kita kena ada akhlak yang mulia. Akhlak mulia ni mikir molek, jangan mikir karuk kepada orang. Jangan. Cakap pe molek, jangan cakap pe menyakiti orang. Duduk ke molek, jangan duduk ke menyakiti orang. Tiga ni ya. Manusia. Mikir molek, kecek molek, berbuat tahu jadi molek. Makna al-muslimun man salimal muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Hello. Islam ni mana kata dia tak menyakiti orang. Itu masuk dalam makarimil akhlak. Masuk benda ma'ruf lakot tu. Tu tak? Tu dia. Kemudian mungkar pula. Ma'ruf kita tahu dah. Semua tadi tu kalau boleh buat belaka lah. 30, 40, 50, tak apa dah. Molek masyarakat. Molek masyarakat. Padahal dah mana kata kita boleh tahu sekadar tu. Kita melaksanalah pula. Tak pasti tahu banyak. Tahulah banyak di sana langit mana pun, tapi tak ada melaksana apa, tak ada pakai gapo. Supaya kecek pandai, tapi tak boleh buat. Kecek yang kira, tapi tak boleh buat. Ni ada orang macam tu. Tapi kita tak diakui lah kalau lagu tu. Wal munkar yadkhulu fihi kullu ma nahallahu anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Munkar ni iaitu masuk padanya tiap-tiap barang Allah Ta'ala lari daripadanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari daripadanya alaihi salatu wassalam. Itu munkar. Lari, mari lagu mana? Wah, emang lari betul-betul.
lah. Mai dengan lah lalu dah. Terkadang lari pasal ayat tu, benda tu tak molek. Jangan nak mendekati. Lari juga tu. Nampak tu tak? Terkadang lari dengan uguk. Lari dengan uguk lagu mana supaya kufur? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kemudian inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Tu jelah tu uguk. Lari daripada kufur tu. Mana kata bahagia lari tu banyak pula. Kecek dengan cara khulasahnya, tiap-tiap perkara hak Tuhan lari tu mana hak Tuhan merka. Kita dengar perti. Supaya kita minta satu perkara, demo masai muka. Faham kan? Demo tak sewi. Tak nanti duk royak. Nak wi kata sewi, tengok muka je, tak ada kecek ke apa, tapi nampak lain. Reti dah tu. Sebab tu orang yang cerdik ni, dia tengok pada kelakuan tu, tak apa dah pandai dah. Kita tanya soalan lagi ni, dia jawab oleh nu. Soal lagi. Kita tak kena tanya baru dah. Lagu mana hak mau tanya baru, hak mau tanya tak ada jawab lagi tok guru. Tak cerdik tu. Dia jawab nu hak nu fikir hak dia jawab sat ni tu gapo. Wa emo dia tak ada jawab apa, kita tak tegah apa. Mana ya aku benda kita tanya tak boleh. Kok tu pula. Tu mana atas perkara-perkara yang kita kena reti, kena faham banyak perkara nah. Mithla syirk billahi ta'ala. Hak ni Tuhan larang. La tusyriku billahi syai'a. Ayalah. Saghirihi wa kabirihi, tak kira syirik kecil, syirik besar masuk belaka. Tuhan larang. Jangan nak kacau. Syirik kecil umpama itu ria. Panggil syirik kecil lagu tu. Masa nak menunjuk ke orang, nah. Wahji pun nak menunjuk ke orang. Wi makan ni pun nak menunjuk ke orang. Semaya puasa pun nak menunjuk ke orang. Tewah biasanya kata nak menunjuk. Bukan nak buat kerana Allah Ta'ala betul-betul tu tak. Itu panggil syirik kecil. Syirik besar, adalah telefon lah ni. Lah mana? Aku ni beranak hari ni. Tu tahun ni aku nak jadi lagu mana tak apa. Tu pasal tu. Syirik besar. Tak tabat tak apa tu hak lah tu. Yang buat mudah. Mengenak orang. Demo ni nampak menega kuat dak ni nak buat lagu mana? Tak apa nak buat lagu mana? Wi kedai nampak katuk. Belah yang nak buka wi nampak katuk. Orang tak usah masuk kedai dia. Tu syirik besar. Heran tu. Dan sebagainya. Jangan kita buat lagu tu. Tak boleh. Dosa besar lagu tu. Tak apung tu. Tak boleh buat lagu tu. Kena tahu dah. Kita ni akhir zaman. Kena tahu. Wa kabairiz zunub. Dan hak pasal dosa-dosa besar tu. Dosa besar lah ni pasal mana? Kalau hak banyak sekarang lah ni. Ubah kejadian Tuhan. Fala yughayyirunna khalqallah. Orang perempuan pun buai kening ni. Buai. Cukur tahu. Boh nak pasal dia. Tak boleh tu. Dosa besar. Jadi buat main. Nampak tu tak? Lepas tu dogi. Kalau bahasa saya panggil sayakam. Gi ubah muka nak buat hidung jadi panjang, jadi macam, matanya, mulutnya, dagunya, apa. Dalam agama kita masuk dalam dosa besar tu lagu tu. Tak kira lelaki perempuan lah. Nampak tu nah? Ada pun nak perubat lain. Kita sakit kat sini, kita nak pergi perubat lain. Hak nak molek-molek dah ni, hak nak berjanguk pasal tu tak boleh lagu tu. Tak boleh diri kita, hak kita. Tu almani cara mikir lagu tu. Kita kena faham lah kata gapo jadi gapo. Kabair zunub. So lagi hak pasal ni pun banyak juga. Hak pasal pelaga kan. Qatat orang panggil. Kecek pan orang pecah di antara keluarga ke, di antara anak murid dengan guru ke, di antara kawan dengan guru dia ke. Tu je dah tu. Dosa besar. Lama ke rebo, gapo nama lagi kau sebut lah. Banyak lagi lah tu. Tu dosa besar. Yu'arikal. Kazina. Allahu Akbar. Zina banyak kali. Kalau tempat wilayah kita ni, lepas-lepas mengorek ke, boleh tengok lah. Ada.
Hak kaki-kaki dia tu kau banyak lagi be tahu. Nya bertil pahala masalah ni telefon apa nama. Oh, banyak. Nah, ni makna kata kita kena duk tengoklah kita. Dalam telefon tu ya banyak perkara, ada dalam tu banyak perkara. Yang kita terkadang orang tua tak khabar, kata dia mau duk main gapo. Nah, kita orang hak 40 naik ke atas tu ya tak tahu kata gapo ada dalam telefon tu. Tapi orang hak belah-belah tu. Tu dia pandai. Banyak dalam tu. Wal qatl, bunuh. Ya logak ni budak sosan, bunuh orang. Halal darah orang kecil mudah-mudah. Orang ni halal darah, orang ni halal darah. Tuan mufti dak Quran kul huwallah silap lagi baca. Makna tak kena tanya tak tahu. Tapi jadi mufti nanti halal darah orang. Ni dosa besar. Orang awak kerja lagu ni masuk dengan kau kekal. Nampak ni? Masuk dengan kau kekal. Awak kerja lagu ni. Rasa berani biasa tak kena lagu. Allah. Ni adalah berat perkara-perkara yang pesen ni mana tak kena. Wasih dan sihir. Inilah belakang ni. Dosa besar belakang. Mai sihir kat jami kita mallahu bihi alim. Setiap segi. Dalam gapo ada sihir berlaku. Nampak tu tak? Ada sihir berlaku. Dengan sebab itu kita kena jaga nah, kita kena jaga jadi molek. Kerana benda-benda ni adalah perkara yang kita sendiri kita kena jaga diri. Kalau kita terjatuh di dalam ni enggak sudahlah. Wa aklil amwal an-nas bil batil. Makan harta manusia dengan cara menipu. Ni banyak. Habis licingnya makan. Cara bernegak Allah ni enggak Allahu Akbar. Kalau kita tak pandai sungguh jangan. Hak biasa ada duit dalam bank kemudian bank kita tu ada duk tangan di dalam telefon tu. Jangan gaduh. Nak jual emas. Kemarin ada ustaz sore. Dia kata, saya ni kena tipu, dia kata. Kerana kita pun tanya, buat apa kena tipu? Dia kata, orang nak jual emas tu samah ni 5,000 kok, dia kata. Dia bangun tidur dengan gaduh-gaduh 5,000 kok, nampak murah mana? Dia 7,000 lebih dekat kat 8,000. Emas itu apa nama samah tu? Pakai harta duit yang gitu. Bagi lagi. Seolah kata tahu daging le mulut buaya dah. Yalah. Banyak rupa-rupa akl amwalin nas bil batil. Banyak. Rupa-rupa hak pesen baru-baru ni bukan rupa hak pesen dulu-dulu, rupa pesen baru-baru ni. Bolehlah nak kecek tu. Bak dia rupa yang lagu mana cara nak cari duit dengan cara batil ini. Banyak. Ini dosa besar belaka. Wal muamalatil muharramah, muamalah pesen hak haram tak boleh juga. Dosa besar juga. Seperti ar-riba. Riba. Duit riba. Bunga tu lah. Ada hak cak pesen tak berjuruh katik gaknya duk royak tu tak apa. Cara pusingnya baru boleh makan. Daripada duit hak bank anak duit bunga tak ada berapa. Tak ada berapa. Jadi gano duit butir kan baru ni. Jadi gano dia mau nak beri nak sedekah. Apa kan Allah ni tak ada sedekah. Jadi gano dia mau nak beri amat. Jadi gano kita tak ada paksa je nak beri. Kita tok guru duk kecek lah tu. Sebab tu kena soyak mulut di tu hazard. Soyak mulut ni tu tengok. Kita boleh tengok dengan mata. Tuhan soyak mulut. Hari ni orang pakai dakak sanjung. Tapi nanti tengok esok. Biasanya kata ulama ummah, ulama pak turuk. Ikut nak lagu mana. Rakyat nak lah tu. Dia tak ada nak rakyat hukum Tuhan hak sungguh. Tak boleh rakyat banyak sangat menyemurih demo lagu. Nampak tu tak? Tak apalah kita sikit-sikit. Sikit-sikit. Tapi tak boleh. Wal maisir berjudi. Yalah belaka. Main berjudi. Hak Melayu kita ni bukan sikit. Main berjudi ni. Hak pesen asing tu cerak dah. Wal qimar. Judi juga. Wa qati'atir rahim. Kerak utuh. Aku duk royak dah. Aku ni orang sakit. Tak sah lah. Aku kalau tak sah, aku paling tak sah lah. Tak apa. Nanti tu bakar esok.
Wa uquqil walidain. Raka ibu bapa. Ibu bapa hak molek. Ibu bapa go molek, tak ada penyakit tipu dia. Cara dengan molek, sara dengan molek, kecek dengan molek. Tak kena lagunya terak, pinggir-pinggir habis. Awak gapo ni? Duk lawak lauk pasal ni. Tuah tahu lagi. Tu panggil raka lagu tu. Ya awak molek dengan kita, tak boleh lah kita ada buat lagu tu dengan dia. Nampak tu tak? Tu hak molek nak ayat. Hak molek wajib kita kena taat kepada dia. Kalau kalau kita pergi diraka dia, tak selamatlah kita. Dosa besar. Tu hak pesing hak molek tu nah. Hak kita hak kira tu hak molek, hak tak ada kaca nak cucu tu. Wasairil bid'ah al-i'tiqadiyah wal amaliyah. Dan semua rengkor pegang ni. Dosa besar juga. Malah jemaah lah, kena taruh air, kena taruh nasi, taruh pisang kelak barat. Awak apa tu nenek kelik mari di rumah. Mana pegang lagu tu? Ambil di kepala otak kita. Dalil pada Quran ada? Tak ada. Ada hadis ada? Tak ada. Ijma' ulama ada? Qiyas sahih ada? Tak ada. Apa? Ni. Tu koyak. Caya hukum daripada mulut tok guru hak ni ke sudah. Tak sudah tanyalah dalil. Kalau tanya we kenapa? Yalah belaka. Duduk situ. Salah tu pegang lagu tu. Nampak tu tak? Itu adalah salah pegang lagu tu. Tak ada kali. Ambil mana? Itu ada juga tapi ajaran hak kain kuning. Mungkin ajaran hak kain putih Islam ni tak lah. Ajaran kain kuning. Tak boleh buat lagu tu nah. Itu adalah tak boleh kita nak pergi buat kecek lagu tu. Nah, bosel lah kalau kita nak royak, ni kata kok tu kok ni. Tapi tak boleh kita kena royak. Saya kepada ummah. Dan saya pada diri dia juga hak duk royak tu nyanyo tu esok tu. Saya tanya, mu kata lagu ni mek dah no. Tu gap kecing sungguhlah. Nampak tu tak? Tak boleh pergi lagu tu. Tuhan tanya sendiri, dengar kalah Tuhan sendiri gap pecah telinga. Janganlah kita pergi kecek lagu tu. Dah ambil dah ajaran tu. Kita rupa agama Islam lah. Jangan duk buat kecek lagu tu. Nampak? Dan hak amaliyah. Amaliyah ni pasal mana? Hak pasal amalan tu. Amalan tu tak boleh buat lagu ni dah. Tak boleh buat lagu ni. Kalau buat lagu ni jadi apa, jadi gapo, jadi pegang ni pula. Hak tajribah tu lain. Tajribah ni makna kata kita buat, dia jadi. Buat jadi. Terkadang orang lain buat tak jadi. Kita nak ambil hak kita buat jadi, tak kita tekan atas orang kata kalau buat lagu ni jadi gini. Tak pasti. Ada dalil akli boleh menunjuk? Ada. Seperti kita makan obat penawar tu lah. Ada kita makan obat ni, sekung dengan kita, hingga. Ada tu obat ni kita makan tak hingga. Hak tu lah tu ya. Orang makan habbah barakah tu ke. Ada hak makan hingga, ada hak makan tak hingga. Kalau tak hingga berhenti, yang mudarat dah tu tak boleh. Nabi kata tiap-tiap habbatus sauda ni syifa' li kulli da'. Ya, syifa' kulli da', tapi bagi hak munasabah siapa? Kalaulah dia tadi itu dengan kita tajribah, dia tak support dengan kita. Seolah kata dia tu tak jadi kena dengan penyakit kita. Tak boleh kena berhenti. Ya lagu tu caranya itu panggil bab tajribah. InsyaAllah kita akan kecek bab tajribah di antara hak ahli sunnah lagu mana, hak bukan ahli sunnah tu macam mana. Ya kena tahu. Kalau tidak agak selera habislah umat Islam kita. Nah, selera habis. Selera apa kita ada. Tuhan akan tanya kan nak tahu tak royak? Bahawa royak kena murih ke orang? Apa pasal dia kena murih pun tak apa. Dia kena royak tak boleh. Takut Tuhan lagi Tuhan dia buat sungguhnya duk main dengan dia. Wa ghairi dzalika mimma nahallahu anhu wa rasuluh. Dan lain daripada ni hak Allah Taala lari daripadanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lari daripadanya. Hukmuhu hukum dia. Hukum al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hukum macam mana? Dia kata al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min a'zamil wajibat. Benda hak besar sekali hak wajib. Ada yang kata wajib aini ke wajib kifai. Kena tengok pula. Kalau kita tu
jadinya orang pergi jawab teh kuasa, wajib tak kita wajib aini. Kena lari, kita ada jawab saya kuasa di tangan, kena lari, tak leh. Wajib tu. Nampak tu tak? Ha tu. Wa akbarul ish wa akbaril muhimmat, dan sebesar-besar benda yang penting. Wa qad dalla ala wujubihi alkitab was sunnah wal ijma'. Makna kata dan sesungguhnya telah menunjuk di atas kewajipan suruh dengan baik, lari pada jahat oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'. 3 perkara lalu. Wa qad dallatin nusus ala al-amri bihi, dan sesungguhnya telah menunjuk oleh nas di atas di atas suruh kita dengannya, iaitu dengan suruh dengan baik, lari daripada perkara yang tidak baik. Wa ja'alahu minas sifatil lazimah lil mu'minin, dan Allah Ta'ala menjadikan hukum syarak kita ni, menjadikan suruh dengan baik daripada sifat-sifat yang lazim bagi orang mukmin. Wa sababan li khairiyatil ummah, dan sebab bagi kemuliaan ini ummah. Nak jadi molek kena ada muka ni. Kalau orang muka ni jadi karuk orang. Sebab itulah orang sekarang, orang putih yang pandai. Ia menamakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ia menamakan orang nak akad akan ini perlambangan atau ini lambang ni dengan mutasyaddidin. Dengan mutasyaddidun, orang yang syadid, orang yang mutatarrif, ataupun al-usuliyun, orang zaman dulu, otak beku je kata. Pak kita orang baru-baru tak ada nak kira ni, jadi gano aku nak buat lagu man hidup gaduh apa, aku ada cara mikir, aku siapa dah umur 18. Gi habis licin. Tu gak tak dengar siapa lah ni. Wa ja'alahu minas sifatil lazimah lil mu'minin wa sababan li khairiyatil ummah wa anna tarkahu yuaddi liwuqu'il la'ni wal ibad wa nuzulil halak wa intifa'il iman amman qa'ada anhu hatta bil qalb. Makna kata kan, dan sesungguhnya orang tinggalkan suruh dengan baik, tegah daripada jahat tadi itu, nak membawa kepada dia tu nak kena laknat, dan nak menjauhkan dia daripada rahmat, dan jadi sebab nak turun ke bala petaka di atas kepala dia dan di atas ummah, dan nak angkatnya email daripada orang yang buat kerja awak tak tahu pasal tak ada suruh dengan baik, tegah macam jahat tu, sehingga tu cabut email tu baik pada hati. Nasallahu taala assalamu alaihi. Takut tu boleh buat belaka sebab kata kita ni reti tapi tak saya buat. Reti tapi tak saya buat. Ni hak takut. Nah, kalau apabila kita kecek benda-benda lagu ni enggak dah. Jadi berasa kata sebab serabut tu. Tu. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala kata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tuhan suruh kita itu menjadikan setengah daripada buat kita tu ada satu ummah, satu kumpulan, satu jamaah, satu badan, mengajak mereka itu kepada kebaikan dan suruh dengan baik, tegah pada benda hak tak baik. Al-khair makna benda hak terpilih. Benda hak terpilih yang dia itu dibilih kata benda yang kena pilih. Apabila benda pilih, benda orang kena, maka dinamakan baik. Ada pema'ruf, yakni tiap-tiap perkara yang diri seorang itu tahu kata dia tu baik. Makna kata dia duduk bawah kebaikan. Ma'ruf ni. Makna al-khair tu lebih umum, ma'ruf tu lebih khusus. Dan menegah mereka itu daripada kejahatan. Ni konsep dia ni. Ni dasar dia ni. Tu. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi caranya gini. Ini cara dia. Kita kena mengaji cara nak suruh, cara nak tegah. Suruh mengajak kepada jalannya Tuhan engkau dengan hikmat, bijaksana, dan dengan
cakap mau'izah hasanah ni makna kan? Mana benda yang nak makankan hati. Apabila kita kecek, ia wasa nak sedar. Bukan kita kecek, ia wasa nak lawan. Kena mikir juga cara tu. Ni ikut aku nak lawan. Tak boleh mungkin. Tak boleh buat gitu. Yang kena kecek bahasa kita. Kecek. Fir'aun lagi keras sebab begitu lalu tu hasil kecek molek dengan ia. Qaulal layyina tu je ledah tu. Nah, tu nak kita faham dengan cara jelas. Kalau gitu cara kita nak suruh dengan baik, pasti kita kena kecek jadi molek. Nak tegah perkara tak baik, pasti kita kena kecek jadi molek. Kalau tak gitu, nescaya bukanlah kita itu nak buat kerja hak ni. Tak boleh. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi wasallam kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ni kita ada dengar semua rawah Muslim ni. Siapa dia tengok benda mungkar, benda yang dia engkar tu, maka hendaklah dia ubah dengan tangan dia. Fa illam yastati' fa bilisani. Kecek dengan lidah. Kecek dengan lidah lagu mana? Kita nak tegah benda hak mungkar. Tujuan nak tegah ni nak uwi dia berhenti. Bukan mana kata apabila kita goyak gi dia kau tambah nak buat. Itu bukan. Ni ada juga orang kita apabila kau kecek jadi orang kau tak setinggal benda mungkar. Ada. Sebab dia tak tahu cara. Kau kecek, kau jadi selera. Kau sipel, kau jadi punuh. Ada tak? Ada. Bukan ahli yang tak ada jangan buat kira. Orang serah benda halusi ke dia. Dia buat punuh. Benda tak punuh cuma dipunuh. Ini tak boleh lah. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tak kuasa lagi dengan hati tengok. Dia kait nak suruh benda baik. Suruh benda baik, tegah benda jahat. Kait dengan kuasa. Kalau tak kuasa, turun. Tangan turun kepada lidah. Lidah turun kepada hati. Wa dzalika adhaful iman. Hak ni iman hak bawah lah. Tapi ada iman lagi. Khamisan maratibuhu. Nah, maratibuhu tengok. Dia kata laqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maratibal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa hiya thalathatu. Ada tiga, wa hiya thalathun. Ada tiga darajat dia kita nak suruh benda hak baik dan kita tegah benda hak munkar. Yang pertama, al-martabatul ula al-inkaru bil yad ma'al qudrah. Tengok. Engkar dengan kuasa serta engkar dengan tangan serta kita ada kuasa. Kita pergi ubah dengan tangan. Ubah dengan tangan sini kata ahli pensyarah hadis ni kerajaan. Engkar dengan kerajaan kita. Kita ada kerajaan kan? Kita pergi engkar benda tu. Buai benda tu. Tak apa. Wa ma'adzalika khasun liman lahu wilayatun min mas'ul atau muhtasib mimman yaqdir ala dhalik. Hak ni khusus bagi mereka yang ada kuasa daripada orang yang pegang tanggungjawab tu, daripada mereka yang kuasa di atas dimakia itu. Kalau tak kuasa, sawat. Tuhan tak ada. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha illa wus'aha, ayat lain. Hak kuasa. Tak kuasa, tak sah. Tu cara dia. Wa hakadzal mar'u ma'a ahlihi wa auladihi. Dimakian itulah seorangnya serta ahli dia, anak cucu dia. Gitu. Hak kuasa tu. Ya'muruhum bis-salah wa sa'iril wajibat. Suruh dengan semaya dan semua hak jadi kewajipan. Wa yanhahum amma harramallah. Dan larang mereka itu daripada apa yang Allah Ta'ala larang. Tapi syarat kuasa. Kalau kita jadi orang tua, tak kuasa juga. Oh, sialah nak gerak nak semaya. Tak ada apa. Tak dah lah. Nampak tu tak? Tapi kalau besar dah, tak apa dah lah. Gerak, tak gerak tu, kita hajar je bangun sendiri. Ya duduk dihajar juga. Jangan pesen dia kata, kena duduk royak sampai ke ubah. Rambut 2 cap pun kena royak juga. Tu bukan dia lagu tu. Nampak tu tak? Dia kena hajar. Dia kena hajar. Al-martabatu thaniyah. In ajazan nahi anil inkar bil yad. Kalunya jadi tak kuasa orang nak tegah daripada benda mungkar itu dengan tangan, dengan kuasa yang tak ada, intaqala ila inkar bil lisan. Ubah. Makna kata pindahkan pergi kepada lidah. Fayu'azzimuhum wa yudhakkiruhum wa yu'amiluhum bil uslubil hasan ma'ar rifq.
Mana kata kita pun pengajaran dengan dia, mengingati dia dan kita muamalat dengan sebaik-baik cara serta kita ada lemah lembut. Kecek soalan harta kita nak bagi kebaikan kepada dia. Bukan kita nak pergi paksa dia. Jangan nampak rupa kita nak paksa dia. Tak boleh. Nampak ada kebaikan nak bagi kepada dia. Dia mikir sendiri. Jangan pasal nak pergi paksa dia. Tak boleh. Nampak sendiri. Royaklah. Kecek nak buat lagu mana? Dia tinggal. Bukan kecek nak buat lagu mana? Dia kejap. Itu salah. Tak kena lagu tu. Wa yasta'milul alfaz at-tayyibah wal kalimatil munasabah. Tengok. Kecek benda hak molek. Lepas tu guna kalimah hak munasabah. Hatta law qubila bis-su' fahuwa la yuqabil illa billati hi ahsan. Sekali pun kalau orang hak keras tu gaya kecek jadi tak molek, kita kena ada sabar, kita muqabil dengan benda hak molek terhadap dia. Akhir al-martabatu ats-tsalitsatu al-inkaru bil qalb, iaitu ingkar dengan hati. Wa hiya akhiru maratib. Mana kata akhir martab, mana kata akhir maratib lah sini molek. Akhir darajat. Wala rukhsata li ahadin fi tarkiha battata. Mana kata tak ada jalan sikit pun bagi seorang mana-mana nak tinggal al-amru bin ma'ruf wan nahyi anil munkar, langsung tak ada. Kena ingkar juga. Nah, hak ni ingkar, kena wajib kita ingkar. Walaupun dengan hati pun, ya. Bal yajibut tarkul munkar. Bahkan wajib kita itu tinggal benda mungkar, wajib kena tinggal, jangan buat kerja. Wa bughduhu, dan kita benci terhadap dia. Bughdan taman mustamirran. Nak benci sungguh, sokmo. Mana buat lagu mana? Kena asuh. Kena asuh. Kalau tak asuh, ya tak benci. Benci pada benda mungkar lah. Benda ma'ruf jangan dia benci. Tapi balik ngaco lah ni. Balik ngaco. Orang molek jadi tak molek. Orang tak molek jadi molek. Orang tak ada amanuh jadi amanuh. Orang ada amanuh jadi tak jadi amanuh. Jadi kot tu. Hak kita duduk sebab apa bila jadi gitu? Sebab sanawatun khadda'at. Hak Nabi raya. Tahun yang penuh dengan tipuan daya. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Membenarkan orang tak benar, mendustakan orang tak benar. Kita duduk kami kita. Siapa dah? Hak Nabi royak hari tu siapa dah? Khabar bagi orang khabar, tak khabar bagi orang tak khabar, tapi khabarlah. Khabarlah, tak salah tak khabar. Wa hadza yaqtadi mufaraqah ahli al-ma'siyah wa hiya ahsan. Makna kata hak ni wajiblah kita itu kena menjauhilah orang-orang tak molek tu. Fa da'watu bil hikmah. Mengajak dengan hikmah takun bihasabi hal mad'u wa fahmihi. Nak jadi hikmat tu kira orang jadi pendakwah tu ada faham setara mana. Wa qabulihi, orang terima setara mana. Hang kena tengok situ ukur. Aku ni ada power gagah setara mana nak tegah benda ni. Tengok, kena pandai. Ni makna sebab tu dia nak dapat khibrah ni dia kena turun padai lah, kena turun padai. Nak dapatnya pengalaman kena turun padai. Wa minal hikmah, setengah daripada hikmah aku nak royak, hei pendakwah yang nak kerja akan di medan ini, yang pertama al-ilm, kena ada ilmu. Qadar dia, ilmu setara mana. Wal hilm, dan kena ada rasa pasing kata hati tak gaduh. Wal rifq, kena ada lemah lembut. Wal lin, jangan kasar. Was sabr, dan kena sabar. Tengok, al-ilm wal hilm wal rifq wal lin was sabr, 5 sifat. Ala dhalik, di atas dimakian itu kerja hak ni. Wal mau'izatil hasanah, tambah kisah. Kena mengingati dengan mau'izah hasanah, benda yang dia berasa di hati. Perkara apabila kita kecek dia berasa di hati dia. Takunu makrunatan bitarghib wat tarhib. Dalam kecek pe kita jangan menakuti saja, tak boleh. Jangan menggemarkan saja, kena duduk tengah-tengah. Wal wa'an, dan perjanjian. Ada perjanjian hak molek. Wa mujanabatuhum hala ma'siyatihim. Kau dia duk berlaku benda tak molek tu, kita tak sah dekat dia. Masalah kau dia duk minum arak, tak sah duk gidok tempat dia duk minum arak tu, kau dulu ya sudah kita pergi. Jumpa dengan dia suku pula kat mana. Itu cara-cara dalam masalah
kita itu nak mengingkarnya benda mungkar. InsyaAllah pada jumpa yang lagi akan datang lah. Ad-Darsut Tasi' Tarbiyatul Ruh. Tarbiyah ruh lagu mana? InsyaAllah kita akan tengok pada perjumpaan yang lagi akan datang biiznillahi ta'ala. Pada malam ni lah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mentanamkan apa yang kita dengar daripada isi kandungan yang dituliskan oleh para ulama kita di sini. Dan janganlah kita terlupa, kita sebarlah pengajian kita. Dan marilah sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita bantukan pengajian kita dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda supaya kita dapat selamat dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.